Apakah antara tanda seseorang itu ulama akhirat, bukan ulama dunia? Kita nak kenal seseorang ni ulama dunia ke ulama akhirat. Ulama akhirat ni dia tak cari kesenangan dunia dengan ilmu dia. Dia ilmu agama banyak, tapi dia gunakan ilmu agama dia yang banyak tu untuk dia tarik kesenangan dunia. Yang tu kiranya ulama dunia dah. Dia bukan ulama akhirat dah. Seandainya dia itu kaya, dia itu senang disebabkan dia berniaga, yang tu okey. Dia kaya, dia senang dengan sebab harta warisan. Kebetulan bapak dia dulu hartawan jutawan, okey. Dia kaya, dia senang, dia mewah disebabkan orang hadiah, okey. Tapi kalau dia cari kesenangan melalui ilmu agama yang dia dapat, itu dikira ulama dunia dah, bukan ulama akhirat. Bolehkah para ulama selalu mendatangi pintu-pintu pemerintah? Ulama-ulama ni sesuai tak dia selalu pergi jumpa dengan pemerintah? Pergi jumpa dengan kerajaan, jumpa dengan presiden, perdana menteri, dengan khalifah. Sesuai ke tidak? Sesuai, asalkan pemerintah tu satu orang yang soleh. Sebab ulama-ulama tasawuf ni dia larang. Kalau pemerintah tu bukan orang yang soleh, dia larang ulama-ulama rajin duk pergi. Bila ulama ni dia rajin pergi jumpa pemerintah, lama kelamaan hati dia akan berubah. Dia akan cenderung kepada keduniaan. Jadi yang boleh kalau pemerintah tu satu orang yang soleh, yang tu sesuai. Antara contohnya Imam Al-Ghazali sendiri, dia rajin pergi jumpa Perdana Menteri, iaitu Nizam Al-Mulk, orang yang mengelonakan madrasah Nizamiyah tu. Dia tu Perdana Menteri, tapi dia ni rajin hal ehwal agama ni. Imam Ghazali bekerja dengan dia, pergi istana dia, buat majlis pengajian di tempat dia, rajin berjumpa, rajin berbincang. Tapi selepas Perdana Menteri Nizam Al-Mulk kena bunuh, pengganti dia tu tak macam dia dah. Jadi Imam Ghazali pun dia tak berapa rajin lagi dah. Begitu juga semasa pemerintahan Umar Abdul Aziz. Kata orang pemerintahan Umar Abdul Aziz ini, sekalipun jarak masa dia tu singkat, tempoh masa pemerintahan dia singkat, tapi pada zaman dia ini serigala dengan kambing boleh duduk sekali. Sebab adilnya pemerintahan dia. Kalau ikutkan serigala ni nampak kambing kira nak makan lah. Tapi zaman Saidina Umar Abdul Aziz ni, serigala dengan kambing boleh duduk sekali. Penggembala kambing tak payah kecoh-kecoh nak halau serigala. Sampai kan penggembala kambing ni boleh tahu bila Khalifah Umar ni meninggal. Satu hari seorang penggembala kambing ni kata, hari ni meninggal dah Khalifah Umar. Orang tanya, macam mana kamu tahu? Sebab hari ni aku nampak serigala terkam kambing. Maksud dia dah meninggal dah satu orang khalifah yang soleh. Kalau yang soleh macam Khalifah Umar Abdul Aziz ni, ulama memang sesuai kunjungi dia. Antara ulama besar yang rajin kunjungi dia ialah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri yang banyak kata-kata dia dipetik oleh Imam Ghazali. Umar Abdul Aziz ni dia cucu kepada, bukan cucu, cicit kepada Khalifah Umar. Sebagaimana moyang dia, macam itulah dia. Dia sangat berhati-hati nak menggunakan harta benda kerajaan ni. Begitu juga dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, orang yang berjaya mengalahkan kota Konstantinopel. Dia ada ulama dia iaitu Syamsuddin Wali. Ulama ni memang duduk dengan pemerintah pun. Sesuai lah sebab pemerintah dia orang yang soleh. Begitu juga dengan bapa Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Murad. Seterusnya, kenapakah Imam Ghazali dia susun kitab Ihya ni? Awal-awal dia banyak bicara tentang ilmu, tentang akidah dia nombor 2. Padahal akidah yang lagi penting. Salah satu rahsia dia, Imam Ghazali nak bagi kita faham betul-betul cara dia nak bawa kitab ni macam mana. Bila kita faham dah metod dia, manhaj dia, cara dia, baru senang kita faham. Dan pemahaman kita pun tak lari jauh daripada yang dia nak bagi tahu. Kalau nak pemahaman yang tepat, kena Imam Ghazali sendirilah datang mengajar. Tapi nak bagi dekat kepada tepat tu, kita kena faham dulu bab ilmu. Barulah kita nanti mudah nak faham bahagian-bahagian yang belakang. Kalau tidak, kita belajar bahagian yang belakang ni samalah macam kita belajar kitab-kitab biasa yang lain. Tak ikut manhaj, cara yang Imam Ghazali nak bawa. Apa akan jadi sekiranya
kita tak khatamkan bab ilmu ni. Terus masuk bab yang seterusnya. Bab ilmu ni kita lompat-lompat saja. Alamat dia, banyaklah benda yang Imam Al-Ghazali nak sampaikan kepada kita, dia tak sampai. Mungkin kita dapat sebahagian saja, tak yang macam dia nak sampaikan. Jadi kepada orang-orang yang dah melalui kitab-kitab yang berkaitan dengan kitab Ihya, kitab-kitab yang merupakan intisari, merupakan saduran, yang merupakan ringkasan kepada Ihya, antaranya kitab Minhajul Abidin. Siapa yang dah belajar kitab ni memang sesuai sangat belajar kitab Ihya, terutama bab ilmu ni. Orang yang belajar kitab Tazkiyatun Nafs, karya Syekh Sa'id Hawa, sesuai belajar kitab Ihya. Orang yang dah belajar kitab Hidayatus Salikin, kitab Bidayatul Hidayah, kitab Bimbingan Mukmin, kitab Siyarus Salikin, semuanya sesuai nak sambung dengan kitab Ihya. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekarang masuklah kita pada pelajaran hari ini. Masih lagi bab yang ke-6, iaitu tentang bahaya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni, ilmu agama ni pun ada bahaya dia. Macam mana boleh datang bahaya sedangkan ilmu ni benda yang baik? Apabila kita tak penuhi hak-hak ilmu tu, apabila kita selewengkan ilmu tu, kita gunakan ilmu tu ke jalan yang salah, masa itu ilmu ni dia datang bahaya kepada kita. Samalah macam teknologi. Teknologi ni bagus ke tak bagus? Teknologi baguslah. Tapi kalau teknologi tu kita salah guna, dia akan datang bahaya. Itulah maksud dia. Berkata seorang penyair. Orang Arab ni dia suka syair. Kalau tetamu datang rumah dia pun dia syair dulu. Tapi syair dia bukan macam syair kita. Syair kita berlagu. Dia syair dia tu, dia cakap biasa saja. Okay? Syair ni dah diubah ke bahasa Melayu. Penggembala domba menjaga dari serigala. Maka bagaimana pula apabila penggembala itu sendiri serigala? Orang yang jaga kambing ni, kita harapkan dia jaga kambing lah, dia halau serigala. Tapi macam mana kita nak harapkan dia? Sebab dia tu sendiri dah serigala.